Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita lagi di dalam sesi pembelajaran secara maya pada hari ini, dan saya masih mengharapkan para pelajar semua masih bersemangat untuk mengikuti sedikit ilmu yang saya akan kongsikan pada hari ini. Semoga Allah SWT mengekalkan kita dalam keadaan sihat sentiasa dan menghindarkan kita daripada sebarang musibah, terutama sekali pandemik yang berlaku pada ketika ini. Okey, untuk pembelajaran hari ini saya akan membincangkan berkaitan dengan salah satu lagi tajuk yang dibangunkan oleh pihak Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK, iaitu berkaitan dengan core ability, di mana core ability ini adalah merupakan salah satu elemen yang mesti kita pelajari untuk melengkapkan proses pembelajaran secara kemahiran kita lah. Okay? Di mana kedua-dua elemen ini penting. Elemen yang pertama ada elemen kemahiran, apa yang kita belajar subjek trust ataupun core subjek. Okay? Subjek trust macam acuan, machine injection molding, material dan sebagainya, itu adalah subjek trust. Okay? Di samping itu juga elemen yang kedua adalah berkaitan dengan coability ataupun kebolehan trust. Okay, kebolehan trust ni adalah secara ringkasnya boleh dikatakan sebagai nilai-nilai, nilai-nilai murni yang perlu ada dalam diri setiap calon-calon yang akan memasuki era pekerjaan nantilah, terutama di mana-mana sajalah, terutama sekali di pihak industri lah, terutamanya. Jadi elemen-elemen penting ini adalah merupakan tuntutan yang perlu diketahui oleh para pelajar yang mengikuti kursus kemahiran. Jadi untuk komplitkan ataupun untuk melengkapkan pengajian kita dalam bidang kemahiran ini, mana dua-dua elemen ini perlu lulus dan terampil lah, iaitu subjek trust perlu terampil, begitu juga dengan core ability. Sekiranya core ability gagal, bermakna keseluruhan pengajian kita secara dalam bidang kemahiran ini juga akan turut gagal. Jadi saya harap para pelajar tidak mengambil mudahlah dengan core ability ini, walaupun dia tidak menyumbang terlalu banyaklah dalam pemerakahan ataupun persijilan kemahiran kita, tetapi dia merupakan elemen yang wajib lulus. Okey, di dalam tajuk yang saya akan bincangkan pada hari ini, mungkin pengajar-pengajar lain sudah membincangkan tajuk-tajuk yang sebelum ini, M01, M02 dan seterusnya. Jadi untuk hari ini saya akan bincangkan salah satu lagi core ability untuk tahap 1 ni, iaitu dengan tajuk M03, itu modul ketiga, kesedaran etika di tempat kerja. Ya, di mana dalam tajuk kesedaran etika di tempat kerja ni, di mana kita bahagikan kepada dua sub modul lah, ataupun dua task kat sini, iaitu yang pertamanya adalah respon kepada arahan, kemudian yang keduanya adalah pamil disiplin. Ini adalah dua sub modul yang kita akan bincangkan pada hari ini. Kedua-dua nilai murni ini pentinglah. Di mana apabila sebagai seorang pekerja, kepatuhan kepada arahan ataupun tindak balas kita terhadap arahan adalah penting. Bagaimana kita bertindak terhadap sesuatu arahan, di manakah ataupun person in charge ataupun dia punya seniority mana yang kita akan ikut. Mana sini maknanya kita kena tahu, apabila kita ditugaskan di satu department atau satu jabatan, mana
kita kena kenal ketua kita, siapa ketua kita, okey. Dan juga kita kena kenal subordinate ataupun orang-orang bawahan kita lah, okey. Jadi kat sini akan diceritakan lah berkaitan dengan respon kepada arahan. Okay, begitu juga dengan sedikit berkaitan dengan carta organisasi lah. Okey, bagi submodul kedua adalah pamer disiplin. Okey, pamer disiplin juga kita akan bincangkan di sini. Okey, di mana pamer disiplin ni juga merupakan asas utama lah untuk menjadi seorang pekerja yang berjaya lah. Di mana kita tahu disiplin ni amat penting dan amat berguna lah. Mana-mana yang mampu untuk mempamerkan disiplin pada tahap yang terbaik, bermakna dia akan insyaAllah lah, dia akan berjaya dalam bidang kejayaannya lah. Okay. Di dalam tajuk disiplinnya juga kita akan tengok juga berkaitan dengan kod etika ataupun peraturan. Begitu juga dengan kod-kod kerahsiaan. Okay. Mana apabila kita sudah menjadi pekerja dalam sebuah industri, bermakna kita juga diberi amanah untuk memegang apa-apa saja yang merupakan entiti kepada syarikat, ataupun apa saja yang merupakan nilai-nilai yang berharga di dalam satu syarikat. Okay. Informasi, maklumat, dan bukan semua maklumat boleh kita dedahkan kepada umum. Jadi dekat sini juga ditekankan berkaitan dengan kod-kod kerahsiaan, mana kita perlu menjadi seorang pekerja yang amanah terhadap majikan lah, mana kita boleh melindungi ataupun kita boleh mengekalkan suatu kerahsiaan di dalam industri. Kita tak hebahkan ataupun kita tak sebarkan, kita tak bocorkan kerahsiaan ini kepada komuniti di luar. Kerana mungkin apabila kita melakukan perkara sedemikian, mungkin itu akan mengancam, akan mengancam situasi industri tempat kita bekerja tersebut. Okey, terlebih dulu kita akan tengok dulu untuk submodul yang pertama, iaitu respon kepada arahan lah. Ini adalah sedikit penerangan lah khusus berkaitan dengan respon kepada arahan. Okey, di mana isi kandungan yang terdapat dalam submodul ini adalah tujuan, pengenalan, hierarki dan tahap kuasa. Okey, di mana hierarki dan tahap kita akan tengok lah. Okay, apa yang dimaksudkan dengan hierarki dan juga tahap kuasa ataupun authority. Okay. Dan selain daripada itu juga ada di dalam isi kandungan untuk kita bincangkan dalam submodul ini adalah carta organisasi. Begitu juga dengan prinsip rantaian perintah, iaitu macam yang saya sebutkan di awal tadi, kita kena faham, kita kena tahu manakah perintah-perintah yang kita wajib ikuti, mana perintah-perintah yang valid ataupun tidak valid, ataupun sah ataupun tidak sah. Begitu juga dengan garis panduan kerja. Video penerangan ini bertujuan untuk menerangkan para pelajar berkaitan dengan beberapa perkara yang saya sebutkan tadi. Yang pertamanya berkaitan dengan tahap hierarki dan juga authority ataupun tahap kuasa. Yang kedua berkaitan dengan rantaian perintah. Yang ketiga adalah proses peranan kerja. Dan yang keempat adalah arahan penyampaian kepada pihak yang tertentulah, pihak berkenaan ataupun pihak superior kita lah. Pihak yang lebih atas ataupun subordinate kita, pihak yang lebih bawah. Itu yang kita akan tengok pada untuk submodul yang pertama lah. Kita mulakan dengan pengenalan dulu lah. Di mana untuk hierarki dan authority ni serta juga rantaian perintah adalah penting untuk menggambarkan tingkah laku etika kerja yang baik lah.
Okey. Di mana apabila kita memahami dari segi hierarki dan autoriti serta rantaian perintah, memudahkan kita untuk meletakkan diri kita di kedudukan sebenar kita di mana. Kita sebagai apa? Okay. Kita sebagai pekerja bawahan, kita sebagai supervisor, kita sebagai engineer, kita sebagai pengurus dan sebagainya. Setiap individu mempunyai dia punya rule of law ataupun kita panggil sebagai peraturan, peraturan tingkah laku kita lah terutamanya, di dalam melakukan kerja-kerja harian lah. Apabila kita memahami konsep ini, konsep hierarki ataupun hierarki ini adalah tahap susunan, susunan kedudukan pekerja di dalam industri tersebut lah. Mana yang di atas, mana yang di bawah, mana yang setara dengan kita dan sebagainya. Begitu juga dengan autoriti. Autoriti ni adalah tahap kuasa di mana kebiasaannya pekerja-pekerja yang berada di paras ataupun ada di level yang atas, level yang lebih tinggi, mempunyai bidang kuasa yang lebih tinggi lah, yang lebih luas, berbanding dengan subordinate di bawahnya. Dan peranan kerja adalah berdasarkan pada prinsip rantaian perintah dan garis panduan kerja mengikut arahan kerja yang baik. Arahan kerja juga, peranan kerja adalah berdasarkan prinsip rantaian perintah. Mana kita tahu prinsip rantaian perintah ni adalah merupakan bergantung kepada susunan hierarki tadi. Itu yang dipanggil prinsip rantaian perintah. Bermakna urusan menyampaikan sesuatu perintah tu dimulakan ataupun diasaskan daripada peringkat pengurusan, peringkat pengurusan tertinggi. Contohnya kalau pengurusan tertingginya pengurus industri, mana dia memula daripada pengurus industri, dan biasanya pengurus industri tak menyampaikan arahan tu direct kepada orang paling bawah, contohnya pada operator ataupun pada supervisor. Kerana dia ada rantaian hierarki tersebut. Jadi sebarang arahan kerja yang nak disampaikan mestilah melalui rantaian perintah ini. Iaitu yang pertama, apabila pengurus tadi untuk menyampaikan arahan pada production floor ataupun bahagian pengeluaran di bahagian bawah. Mungkin kepada operator, mungkin kepada supervisor. Jadi pengurus tersebut kebiasaannya perlulah melalui rantaian perintahnya, di mana dia akan menyampaikan arahan tersebut kepada penolong pengurus. Kalau dia pengurus, dia akan sampaikan kepada penolong pengurus. Dan penolong pengurus ni akan sampai kepada ketua jabatan. Ketua jabatan pengeluaran misalnya kata. Jadi ketua jabatan pengeluaran ni akan sampaikan kepada eksekutif dia di bahagian di dalam jabatan yang sama. Dan juga eksekutif akan sampaikan kepada supervisor, dan seterusnya supervisor akan sampaikan kepada operator tadi. Jadi secara kebiasaannya tidak menjadi satu kesalahan yang besar lah kalau pihak pengurusan tinggi terus menyampaikan kepada orang bawahan. Tetapi dari segi prinsip arahan kerja ni yang merupakan sesuatu yang tidak ada, bukan merupakan suatu amalan di industri lah, mungkin ada kesan-kesan sampingan sekiranya perkara tersebut diamalkan sentiasa, ini adalah maklumat yang lebih jelas berkaitan hierarki dengan tahap kuasa, di mana setiap organisasi mempunyai hierarki pemerintahan yang bermanfaat kepada para pekerja. Hierarki merupakan kaedah penting dalam integriti pengurusan dan pencapaian kejayaan secara berterusan. Ini adalah merupakan prinsip
Okey, prinsip dalam penghasilan ataupun pembinaan suatu organisasi yang mempunyai hierarki pemerintahan. Begitu juga dengan chain of command ataupun tahap rantaian perintah tadi. Okey. Uh, ini perlu diikutilah untuk memperolehi satu feedback ataupun satu kesan yang positif kepada suatu industri. Ya. Okey, ini adalah sedikit contoh berkaitan dengan tahap hierarki ataupun susunan hierarki seperti yang saya nyatakan tadi, di mana biasanya dia akan arahan tersebut bermula daripada atas ke bawah. Okey, kalau ikut kat sini, arahan ini bermula daripada atas dan juga ke bawah. Okey. Okey, jadi arahan biasanya kalau dalam organisasi yang ditunjukkan dalam rajah ini, dia start daripada lembaga. Okey, lembaga di sini adalah ini merupakan kalau sistem yang macam ni biasanya dia melibatkan satu organisasi yang besar lah, di mana dia ada orang kata apa, dia ada board of director ataupun badan pengarah. Okey, board of director. Okey, satu badan pengarah-pengarah yang membuat keputusan di segi dasar satu company tersebutlah, satu organisasi tersebut. Jadi ini kalau berdasarkan pada rajah ini menunjukkan satu organisasi yang besar lah. Okay. Di bawah lembaga ni ataupun board of director ni, dia ada presiden. Okay. Di bawah presiden dia ada timbalan presiden. Di bawah tu ada ketua jabatan, penyelia dan juga pekerja. Okay, ini adalah salah satu contoh organisasi. Dan organisasi tersebut dia tak semestinya begini. Okay, dia tak semestinya wajib menggunakan status penjawatan sebegini sahaja. Banyak lagi kita boleh pecahkan berdasarkan kepada keperluan industri tersebut. Mungkin ada di bawah timbalan presiden di sini, mungkin ada manager, pengurus ataupun pengurus industri ataupun pengarah industri dan sebagainya. Di bawah mungkin ada lagi pengurus bahagian pengeluaran, pengurus bahagian marketing dan sebagainya. Ada lagi mungkin boleh dimasukkan juga bahagian ataupun penjawatan sebagai engineer dan sebagainya, eksekutif dan sebagainya. Dan penjawatan seperti yang saya katakan tadi, dia tak tertakluk kepada contoh yang saya berikan ini saja. Dia bergantung kepada keperluan sesuatu industri tersebutlah. Ya, dia boleh dipelbagaikan. Ya, tetapi secara prinsipnya kedudukan mestilah berdasarkan kepada senioriti ataupun tahap pejawatan tersebutlah, di mana pengurus mesti berada di bahagian atas lah daripada pekerja di bahagian bawah lah. Ya. Okey, ini pula kita nak tengok berkaitan dengan carta organisasi, sedikit berkaitan dengan carta organisasi. Apa yang dimaksudkan sebagai carta organisasi? Okey, carta organisasi ni bergantung. Okey, sama ada dia besar ataupun kecil, dia bergantung pada saiz sebuah organisasi tersebutlah. Misal kata di rumah kita sendiri, okey, di dalam keluarga kita sendiri boleh kita wujudkan carta organisasi. Okey, di dalam keluarga misal kata. Okey, dalam keluarga kita tu masih ada lagi datuk ataupun nenek kita. Okey, di bawah datuk dan nenek kita ada ayah, ibu kita. Di bawah ibu kita ada lagi kita. Di bawah kita ada lagi adik-adik kita. Ada lagi anak saudara dan sebagainya lah. Orang-orang ataupun individu-individu yang berkaitan dengan keluarga kita. Boleh kita cantumkan dalam satu carta organisasi yang besar. Okay, ini adalah antara contoh carta organisasi. Bukan hanya di industri. Di dalam keluarga kita juga boleh kita wujudkan
satu carta organisasi. Apa itu carta organisasi? Okey, kalau berdasarkan pada penerangan di sini, setiap organisasi adalah gambar rajah yang menunjukkan hubungan pekerja dalam sesebuah organisasi bagi menunjukkan hubungan antara manusia dan organisasi. Itu secara umumnya apa ini definisi berkaitan dengan carta organisasi. Merupakan satu gambar rajah yang menunjukkan kedudukan seseorang, kedudukan individu tersebut di dalam sebuah organisasi, di mana kedudukannya itu menunjukkan dia punya autoriti dia, tahap kuasa dia. Okey, tahap kuasa dan tahap pejawatan yang dipegangnya. Okey. Dan dia juga menunjukkan hubungan antara manusia dengan dalam organisasi tersebutlah. Okey. Itu yang dimaksudkan secara ringkas berkaitan dengan carta organisasi. Okey. Okey. Ini adalah satu contoh rajah carta organisasi yang kita boleh lihat di sini bagaimana dia menyusun, menyusun individu-individu di dalam organisasi tersebutlah. Okey. Untuk industri ini ataupun organisasi ini dia mempunyai executive director kat sini lah, ataupun pengarah eksekutif. Okey, di bawah pengarah eksekutif ni dia ada chief executive officer, okey, CEO. Okey, CEO ini juga merupakan satu organisasi yang besar lah. Kalau berdasarkan kepada pejawatan yang ada, kita boleh kata dia mempunyai suatu organisasi yang besar lah, ya. Di mana selepas Chief Executive Officer, CEO, dia ada sekretariat ataupun satu badan yang menguruskan perkara-perkara yang melibatkan kesetiausahaan. Okey, kesetiausahaan. Okey. Okey, di bawah daripada Executive Officer dia ada Operation Division, dibahagikan kepada dua divisi ataupun dua bahagian, iaitu bahagian operasi dan juga support service. Okey, operasi begitu je macam dekat ILP kita, mana kita ada dua bahagian utama, iaitu bahagian operasi yang melibatkan sistem pembelajaran kita, melibatkan kursus-kursus yang ada di ILP. Begitu juga dengan satu bahagian lagi adalah support service. Okay, support service ni adalah satu bahagian yang melengkapkan proses, melengkapkan organisasi ataupun proses kerja di dalam satu organisasi tersebut lah. Dalam contoh ILP, kalau macam support service tu kita ada bahagian multimedia ataupun bahagian IT. Kita ada bahagian pengurusan pelajar, kita ada bahagian pengurusan sumber. Pengurusan pelajar, pengurusan sumber, kita ada bahagian pembangunan, kita ada bahagian penyelenggaraan dan sebagainya. Ini semua terletak di bawah support service. Okey, untuk kedua-dua department tersebut, kalau berdasarkan pada carta organisasi yang ditunjukkan, organisasi tersebut dipecahkan lagi kepada beberapa jabatan-jabatan ataupun unit-unit yang kecil di bawahnya. Misal kata unit computer service, kat sini bawah bahagian support service kita ada computer service, ada bahagian fotografi dan sebagainya lah. Okey, ini adalah antara contoh pertama lah. Okey, kita akan tengok contoh yang kedua, carta organisasi. Okey, ini adalah contoh kedua organisasi satu syarikat Risda, kalau tak silap saya lah, syarikat Risda. Okey, di mana untuk syarikat Risda ni syarikat Risda Sendang Berhad kat sini juga ditunjukkan dengan jelas lah susunan pegawai-pegawai yang terlibat ataupun individu yang terlibat dalam organisasi tersebut lah. Okey, yang pertama kat sini yang mengetuai organisasi tersebut adalah Ketua Pegawai Eksekutif ataupun CEO lah. Okey, untuk RASB ni CEO dia adalah Ketua Pegawai Eksekutif ni adalah Muhammad Zakaria binti Alang Zahari kat sini lah. Okey.
Ini adalah contoh lah ya, contoh yang saya nak tunjuk supaya para pelajar nampak dengan jelas. Okey, nampak dengan jelas dia punya susunan. Okey, susunan kedudukan pegawai-pegawai dan kedudukan individu dalam satu organisasi. Okey, di bawah CEO tersebut ada timbalan ketua pegawai eksekutif. Okey, assistant CEO. Okey, di mana yang di bawah timbalan ketua pegawai eksekutif ni dibagikan kepada 6-7 jabatan di bawah penyeliaan timbalan ketua pegawai eksekutif ni, di mana ada satu jabatan pentadbiran dan sumber manusia kat sini, jabatan perancangan dan korporat, jabatan keuangan dan perakaunan, jabatan peladangan, jabatan pemasaran, jabatan kejuruteraan dan penghilangan, begitu juga jabatan IRAS. Okey, kat sini. Okey, jadi bermaksud kat sini keseluruhan jabatan ini perlulah respon kepada timbalan pengarah di sini. Apa-apa masalah yang wujud di dalam jabatan, okey, jadi ketua-ketua jabatan yang ditugaskan di sini perlulah mereport ataupun perlulah melaporkan kepada timbalan ketua pegawai eksekutif di sini. Dan ketua pegawai eksekutif ini perlulah melaporkan kepada ketua pegawai eksekutif yang di bahagian atas sini. Okey. Jadi itu antara bagaimana chain of command tersebut berjalanlah. Okey. Okey, di bawah kita tengok di bawah jabatan pentadbiran dan semua manusia ada dipecahkan unit-unit yang tertentu. Unit pentadbiran integriti, unit semua manusia, unit perhubungan awam, unit akademi Risda, estate, Ecopark di sini. Begitu juga kita tengok di bahagian ujung ni, di bawah unit ERAS ni kita unit pentadbiran dan keuangan, unit kaji banci, unit RSD dan unit makmal kat sini. R&D kat sini ya, unit R&D ya, unit Research and Development. Okey, dan juga unit makmal kat sini. Jadi bermaksud kita lihat kat sini, okay, apa-apa yang berkaitan dengan R&D. Okay, pegawai yang ditugaskan di dalam unit R&D ataupun Research dan Development ataupun kajian dan pembangunan di sini, apa-apa yang dilakukan di sini pun apa-apa masalah yang wujud di unit R&D ini perlulah dilaporkan kepada ketua jabatan tersebut, iaitu kepada unit ERAS ni, Haji Amir Hamzah. Okey. Bahagian R&D ni tak boleh melaporkan kepada jabatan kejuruteraan. Okey. Dia kena melaporkan kepada ketua pada jabatan tersebutlah. Okey. Jadi itu yang dimaksudkan sebagai rantaian perintah. Okey. Itu yang dimaksudkan sebagai chain of command. Okey. Dasar arahan ataupun dasar perintah tersebutlah. Okey. Okey. Okay, prinsip rantaian perintah. Okay, prinsip rantaian perintah merupakan panduan rasmi untuk satu autoriti, komunikasi dan tanggungjawab bagi sebuah organisasi bagi dirujuk dalam carta organisasi. Dan dalam rantaian perintah, arahan diberi oleh pihak atasan manakala accountability disandarkan kepada pekerja bawahan. Ini adalah prinsip rantaian perintah di mana rantaian perintah adalah panduan secara rasmi lah untuk setiap individu, okay, di dalam organisasi tersebut lah. Bagaimana dia dari segi tahap kuasa. Okay, siapa yang punya tahap kuasa yang lebih tinggi. Okay. Bagaimana berkomunikasi dan tanggungjawab di dalam sebuah organisasi itu dimasukkan di dalam prinsip rantaian perintah inilah. Okay. Arahan diberi macam saya sebutkan tadi, okay, dalam prinsip rantaian perintah arahan diberi daripada pihak atasan. Biasanya berlaku arahan daripada top
to bottom. Okey, bagi atas ke bawah. Top to bottom. Okey. Itu adalah prinsip rantaian perintah. Manakala accountability ataupun keputusan ataupun tindakan adalah disandarkan kepada pihak bawahan lah. Apabila arahan tu sampai ke daripada atas ke bawah, jadi orang bawah tu perlu bertindak lah. Sama ada dia akan mengarahkan orang bawahan dia melakukan kerja tersebut ataupun dia sendiri yang melakukan perkara tersebut. Itu yang dimasukkan sebagai accountability, disandarkan kepada pekerja bawahan. Okey. Jadi sekali lagi, arahan daripada pihak atasan, accountability adalah daripada pekerja bawahan. Okey, kat sini ada contoh yang mungkin agak lebih jelas lagi berkaitan dengan chain of command ataupun rantaian perintah ni. Okey, di mana kita lihat kat sini adalah mungkin salah satu daripada unit ataupun satu jabatan penyelamat, emergency responder. Okey, di mana di dalam unit mungkin ini adalah kalau di dalam negara kita mungkin kita boleh katakan ini sebagai pasukan bomba dan penyelamat lah. Okey, bomba dan penyelamat, di mana dia mempunyai satu ketua. Satu ketua yang penguasa bomba mungkin kat sini lah. Mungkin penguasa bomba di sini mempunyai beberapa orang bawahan dia. Ada 3 orang di bawahnya. Ketua-ketua di bawahnya, Kapten A, Kapten B dan juga Kapten C di bawah ni. Ada 3 orang. Okey, di mana kapten ini ditugaskan untuk tugas-tugas yang masing-masing. Mungkin satu, kalau kita tengok yang tengah-tengah ni, kapten ni respon kepada emergency. Okey, mungkin unit ini menguruskan hal-hal berkaitan dengan emergency. Mungkin satu lagi unit menguruskan berkaitan dengan peralatan ataupun keperluan semasa menjalankan tugas. Okey, stor keperluan bahan, perolehan bahan dan sebagainya mungkin dan dimainkan oleh Kapten C ni. Tetapi Kapten A ni mungkin pula menguruskan dari segi keuangan jabatan bomba itu sendiri, dan mungkin juga menguruskan daripada CSR ataupun khidmat kerja sukarela pasukan bomba itu sendiri. Mungkin itu bergantung kepada jabatan masing-masing lah ataupun organisasi masing-masing lah. Okay, tapi apa yang kita boleh lihat di sini adalah 3 orang kapten ini adalah merupakan orang bawahan kepada chief di sini. Okay, jadi maknanya apa-apa yang berlaku di dalam jabatan ketiga-tiga kapten ini perlu dilaporkan kepada chief di sini. Okay, di bawah kapten ni akan ada subordinate dia masing-masing lah. Kapten C ataupun Kapten A, dia ada subordinate dia masing-masing. Dan contoh yang diberi di sini adalah Kapten yang B ni, di mana dia mempunyai sebilangan anggota di bawah emergency response team kat sini lah. Jadi arahan apa-apa perkara yang berkaitan dengan emergency, tindakan-tindakan yang perlu dilaksanakan berkaitan dengan mungkin ada aduan berkaitan dengan kemalangan, berkaitan dengan keperluan terhadap bantuan kecemasan, arahan kerja tersebut mestilah datang daripada kapten. Okay, kapten di dalam jabatan yang samalah. Dia tak boleh emergency responder di bawah ni, dia tak boleh menerima arahan daripada kapten yang C ni, kapten yang pada unit peralatan ni. Dia mesti menerima arahan daripada kapten di bawah jabatan yang sama. Okey. Sekiranya Kapten A ataupun Kapten C di sini memerlukan penyampaian maklumat kepada emergency responder di bawah Kapten B ni, Kapten C ataupun Kapten A itu perlu menyampaikan kepada Kapten
B di sini. Okey, jadi Kapten B akan turunkan arahan tu ke bahagian bawah. Itu yang dinamakan sebagai rantaian perintah. Valid atau tak validnya arahan tersebut bergantung kepada sejauh mana kita memahami struktur organisasi rantaian perintah tersebutlah, ya. Jadi saya harap para pelajar boleh memahamilah sedikit berkaitan dengan rantaian perintah ini. Okey. Siapa ketua kita, siapa subordinate kita. Okey, itu yang kita kena faham. Terutama apabila kita berada di dalam organisasi kerja, di industri dan sebagainya. Jadi kita perlu memahami, kita perlu mematuhi arahan-arahan yang datang daripada ketua kita sahaja. Okey. Tapi tidaklah merupakan satu kesalahan lah, cara arahan secara umum kalau kita terima daripada ketua-ketua jabatan yang lain, bukan jabatan kita, arahan secara umum. Contohnya dari segi teguran-teguran dari segi pemakaian kita ataupun teguran dari segi sikap kita boleh kita terima daripada ketua-ketua walaupun bukan di bawah jabatan kita sendirilah. Ini adalah secara umum, tetapi arahan berkaitan dengan prinsip kerja ataupun arahan berkaitan dengan aktiviti kerja yang nak dilaksanakan perlulah melalui ketua di bawah jabatan kita lah, jabatan yang di mana kita berada. Okey, seterusnya yang keempat, kita nak tengok sikit berkaitan dengan garis panduan kerja. Okey, garis panduan kerja di sini kalau para pelajar mungkin kurang biasa dengan garis panduan kerja lah, tetapi mungkin lebih biasa dengan SOP ataupun Standard Operation Procedure ataupun prosedur kerja. Itu samalah sebenarnya, garis panduan kerja dengan SOP lebih kurang benda yang samalah. Okey. Di mana garis panduan kerja ni biasanya dibina ataupun diterbitkan berdasarkan kepada dasar dan undang-undang suatu organisasi tersebutlah, dan boleh dilaksanakan secara praktikal, jelas dan mudah dipahami. Okay, apabila kita menulis suatu arahan kerja ataupun kita menulis suatu SOP, Standard Operation Procedure, ataupun prosedur kerja secara piawaian, okay, yang standard, arahan kerja tersebut ataupun panduan kerja tersebut ataupun SOP tersebut mestilah boleh dilaksanakan secara praktikal, okay? Dan penerangannya mestilah jelas, step by step, dan juga mudah dipahami dari segi ayat-ayat dia. Okay? Kita adalah ditegahlah untuk menghasilkan SOP yang agak kabur dan sukar untuk dipahami. Ini tidak mendatangkan faedah lah, ya. Jadi setiap SOP yang kita nak laksanakan ataupun nak kita sampaikan kepada bahagian-bahagian yang terlibat ataupun individu-individu yang terlibat, okay, perlulah jelas, terutamanya jelas, mudah dipahami dan boleh dilaksanakan praktikal. Okay. Itu adalah dasarnya lah yang apabila kita nak laksanakan garis panduan kerja tersebut lah. Okey, selain itu ini akan membantulah, okay, SOP ataupun garis panduan kerja ni akan membantu dalam menjalani proses kerja di tempat kerja kita lah. Mana SOP ni ataupun garis panduan kerja ni adalah penting, di mana kepentingan garis panduan kerja ini meliputi pematuhan terhadap undang-undang lah, sebab SOP ini dibuat berdasarkan pada
peruntukan undang-undang ataupun garis panduan yang terdapat di dalam undang-undang itu sendiri. Jadi ia dibangun berdasarkan pada undang-undang tersebutlah. Jadi secara tidak langsungnya dia mematuhi undang-undang yang ditetapkanlah. Di samping itu dia juga adalah untuk memastikan keselamatan pekerja itu sendiri di tempat kerja. Apabila dia melakukan suatu kerja berdasarkan SOP yang telah ditentukan, insya-Allah keselamatan pekerja tersebut terjaminlah, ya. Tidak melakukan prosedur ataupun langkah-langkah kerja yang membahaya dan sebagainya, ya, yang lari daripada SOP yang telah ditetapkan. Okey. Selain daripada itu juga ia menampilkan imej positif, pada individu tersebutlah, dalam melakukan kerja-kerja secara efektif dan juga kemas, dan menggambarkan personality atau menggambarkan imej individu tersebutlah. Jadi SOP ini pentinglah untuk kita patuhi. Begitu juga apabila kita mempunyai garis panduan kerja dan kita mematuhi SOP tersebut, secara tidak langsungnya akan memperkukuhkan kredibiliti syarikat tersebutlah. Memperkukuhkan dia punya keupayaan syarikat tersebutlah, ya, dalam melaksanakan tugas-tugas ataupun kerja-kerja yang diamanahkan ataupun kerja-kerja yang dicaturkan ataupun yang dirancang. Antara lain yang perlu ada di dalam garis panduan kerja ini skop yang lebih luas lah. Panduan kerja yang lebih luas. Apa yang perlu ada di dalam panduan kerja secara umumnya, yang pertama adalah sisi kewajipan dan juga tugas. Ini menceritakan bahawa siapa yang wajib melaksanakan tugas dan apakah tugas-tugas yang dilaksanakan, yang perlu dilaksanakan. Begitu juga dengan perlu ada di dalam garis panduan kerja adalah penyelia dan orang bawahan. Bermaksud di sini adalah ketua kita dan juga subordinate kita, orang di atas kita dan juga orang di bawah kita perlu ada kat situ. Ini adalah untuk memastikan sekiranya ada masalah dalam kita melaksanakan tugas harian, mana kita tahu ke mana kita perlu laporkan masalah tersebut. Jadi kita ada penyelia di atas kita, kita ada ketua di atas kita. Jadi itu yang kita akan merupakan person in charge yang perlu kita maklumkan tentang apa-apa masalah yang wujud semasa kita melaksanakan tugas. Itu perlu dinyatakan di dalam SOP ataupun di dalam panduan kerja. Begitu juga laluan pelaporan, maksudnya kat sini adalah dia punya catat alir sesuatu masalah tersebut. Apabila terjadi satu masalah, apa yang perlu dilaksanakan, apa yang perlu dilaksanakan, apa yang perlu dilaporkan, apa yang perlu dibuat. Itu adalah laluan pelaporan. Ini pentinglah untuk kita adakanlah, untuk kita wujudkan. Ini memberi panduan supaya setiap individu yang terlibat boleh melaksanakan tugasnya dengan lebih berkesanlah. Dan seterusnya adalah pelantikan atau kontrak. Ini adalah tahap pejawatan kita lah, ya, tahap pejawatan bagi seseorang individu lah. Selain daripada itu, bagi menarik minat para pekerja ataupun untuk memberi lebih ruang pandangan ataupun lebih jelas peluang-peluang kerjaya di dalam organisasi tersebut, maka laluan kerjaya juga merupakan satu elemen yang perlu kita wujudkan di dalam kontrak, dalam panduan kerja ataupun di dalam kontrak pelantikan kerja tersebutlah. Laluan kerja ni akan memberi satu pandangan yang lebih jelas
hala tuju, bagi setiap individu di dalam organisasi tersebut lah. Jadi setiap individu akan lebih faham dan juga akan lebih jelas. Sekiranya dia melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan berkesan, itu merupakan satu motivasi kepada dia, kepada pekerja tersebut, di mana dia memahami bahawa terdapat ruang-ruang yang lebih baik yang boleh diisi di dalam organisasi tersebut sekiranya dia melaksanakan tugas dengan sempurna ataupun melaksanakan tugas yang diamanahkan dengan sebaiknya. Jadi peluang-peluang itu wujud di dalam organisasinya. Jadi perlulah kita masukkan laluan kerjaya di dalam garis panduan kerja ataupun di dalam kontrak pelantikan. Semasa permulaan sesuatu pekerjaan tersebutlah. Mula-mula kita melantik seseorang pekerja tersebut. Ini adalah sedikit contoh perjanjian kontrak pekerjaan yang biasanya akan wujudlah di mana-mana saja, sama ada di sektor awam ataupun di sektor swasta, di sektor industri dan sebagainya. Apabila kita mencuburi bidang pekerjaan, kita terlibat dengan bidang pekerjaan di dalam suatu organisasi, maka kontrak pelantikan pekerjaan ini mesti ada. Perlu ada pelantikan. Di mana di dalam butiran pelantikan tersebut perlulah apa yang kita bincangkan tadilah. Perkara-perkara yang kita bincang tadi perlu dimasukkan kat situlah. Mungkin kita punya pejawatan kita punya tugas-tugas hakiki kita yang perlu kita laksanakan sepanjang kita bekerja dalam organisasi tersebut. Kita punya peluang-peluang kejaya, peluang-peluang untuk kita kembangkan kejaya kita dalam organisasi tersebut, iaitu laluan kejaya kita, siapa kita punya ketua kita, siapa kita punya subordinate dan sebagainya, perlu dimasukkan dalam perjanjian kontrak pekerjaan. Seperti contoh yang dalam slide penerangan inilah, ya. Okey, sebelum kita akhir submodul yang pertama ni, kita lihat sedikit panduan berkaitan dengan bekerja dengan lebih bijak lah. Itu guideline for working smarter. Smart work, disebut selalu kita dengar perkataan smart work, iaitu kerja bijak. Kerja bijak sini bukannya maksudnya kita bijak dalam mencuri masa, bukan. Maksudnya di sini apabila kita melakukan satu kerja tu, kita melakukan kerja dengan smart, dengan sempurna, tanpa melibatkan satu penggunaan tenaga kita yang banyak. Itu secara umumnya lah. Apa yang dilakarkan di sini, ada beberapa perkara di sini. Yang pertama, untuk menjadi seorang pekerja yang smart, untuk menjadi seorang pekerja yang bijak, kita mestilah avoid doing stuff just to stay busy. Maksudnya kat sini adalah kita perlu mengelakkan daripada melakukan perkara-perkara sekadar untuk memperlihatkan diri kita tu sibuk. Maknanya tidak ada masa ruang. Apa kita buat kerja, macam-macam kerja kita buat, itu ini, kerja berulang-ulang kali dan sebagainya. Kita buat kerja sepanjang masa untuk memperlihatkan bahawa kita sibuk sebenarnya. Itu apabila kita melakukan kerja sedemikian, maknanya pertama kita menggunakan tenaga yang banyak lah, sepanjang masa kita bekerja. Dan yang kedua adalah hasil yang kita perolehi adalah sedikit. Sebab mungkin perkara yang kita lakukan tu perkara yang berulang-ulang, ataupun perkara yang kita lakukan tersebut adalah perkara yang bertindih dan sebagainya. Kita tidak menyusun ataupun kita tidak merancang kerja kita ni supaya
kita tidak melakukan pekerjaan tersebut membabi buta saja. Kita ada perancangan step by step supaya kerja kita tu kita dapat lakukan dengan banyak, sempurna, tetapi dengan kadar masa yang cepat, pantas. Okay, itu maksud dia. Maksud avoid doing stuff just to stay busy. Kita elakkan daripada melakukan perkara-perkara sekadar untuk menunjukkan kita ni sibuk. Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua adalah eliminate everything that doesn't matter. Okay, eliminate, delegate dan outsource. Okay, maknanya di sini mungkin contoh tadilah kita melakukan banyak kerja. Tapi ada di antara kerja-kerja tu kerja yang tidak penting pun. Kerja yang tidak penting. Jadi maknanya kat sini eliminate everything that doesn't matter, maknanya kat sini kita kena bijak untuk melihat mana kerja yang penting, mana kerja yang tidak penting, mana kerja yang utama, mana kerja yang boleh kemudiankan, mana kerja yang perlu didahulukan. Okey, kat sini. Jadi mana-mana pekerja yang tidak penting kita ketepikan. Okey. Kalau kita lakukan kerja tersebut pun tidak mendatangkan apa-apa faedah, tidak memberi apa-apa kesan kepada sesuatu input ataupun sesuatu ganjaran ataupun sesuatu output kepada suatu company. Jadi mana-mana yang tidak penting kita eliminate, kita buang, kita ketepikan supaya kerja-kerja core yang kita laksanakan just kerja-kerja yang betul-betul penting sahaja. Jadi kita tidak membazir banyak masa, kita tak membazirkan banyak tenaga, dan kita boleh menggunakan masa-masa terluang dengan perkara-perkara yang lebih berfaedah. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, create daily action plan. Okay. Maknanya kat sini kita kena buat perancangan. Macam saya katakan awal tadi, kita perlu ada perancangan dalam kita membuat suatu pekerjaan. Okay. Step by step kita perlu ada perancangan supaya tidak ada kerja-kerja bertindih, tidak ada kerja yang kita tertinggal. Okay, tidak ada kerja-kerja yang tak perlu kita lakukan tetapi kita lakukan. Okay. List all the thing that you will avoid doing. Maknanya kita kena listkan apa yang kita perlu buat dan kena listkan apa yang tak perlu kita buat. Okay, itu antara panduan kerja yang ketiga. Dan panduan kita yang keempat adalah challenge yourself to work less and do more. Okay, maksudnya kat sini adalah kita melakukan satu kerja secara ringkas, secara mudah, secara lebih spesifik, secara dengan ada perancangan. Okay. Apabila ada perancangan, kita melakukan kerja itu tidak teruk. Okay. Tidak memerlukan satu tenaga yang banyak apabila ada perancangan, ada penelitian terhadap satu pekerjaan tersebut. Okay, tapi hasil yang kita perolehi adalah banyak. Itu yang dimaksudkan dengan challenge yourself to work less and do more. Okay, melakukan kerja yang banyak tapi menggunakan tenaga yang kurang. Itu yang perlu kita lakukan. Okay. Keep raising your standard of performance. Maknanya kita perlu cabar diri kita untuk kita tingkatkan kemampuan diri kita dalam melaksanakan sesuatu kerja. Kalau dulu mungkin kita melakukan kerja secara manual. Okay, secara manual satu persatu. Kerja kita akan banyak dan kita menggunakan tenaga yang banyak. Tetapi apabila kita tingkatkan prestasi, performance kita tingkatkan kemahiran, ke pengetahuan kita terhadap ilmu-ilmu baru, terhadap teknologi terkini. Okay? Kita boleh create teknologi terkini secara bukan secara manual, secara automatik dan sebagainya. Ini akan mempercepatkan kerja, memudahkan kerja, meningkatkan output, tapi mengurangkan kita punya tempoh masa dan juga tenaga yang kita sumbangkan untuk melaksanakan kerja tersebut.
Itu yang dimaksudkan dengan challenge yourself to work less and do more. Okey. Okey, ini adalah antara 4 guideline ataupun garis panduan bagaimana untuk melakukan kerja secara smart, secara bijak dalam urusan kita seharian. Okey. Okey, kita dah habis topik pertama berkaitan dengan arahan kerja. Jadi kita pergi pada topik kedua, iaitu pamer disiplin, ya. Di dalam tajuk untuk pamer disiplin ni, mana isi kandungan yang ada, apa yang kita boleh bincangkan di dalam tajuk ini adalah pertama berkaitan dengan tujuan, okey, yang kedua pengenalan. Pengenalan ni kita boleh pecahkan beberapa pakaian berkaitan dengan disiplin pekerja, garis panduan disiplin, prinsip kerahsiaan, standard dan kod amalan, garis panduan kerja, prosedur interaksi sosial dan juga garis panduan disiplin. Okey. Okey, yang pertama kita lihat dulu berkaitan dengan tujuan. Apakah tujuan pamer disiplin ataupun submodul kita? Okey, dalam kitab penerangan ini akan diterangkan berkaitan dengan pamer disiplin, mana ia bertujuan untuk menerangkan dari segi konsep disiplin, prinsip kerahsiaan, kerana prinsip kerahsiaan ini ada hubung kait dengan disiplin lah. Kita berdisiplin dalam melindungi harta rahsia di dalam suatu industri. Kita berdisiplin dalam mematuhi arahan, kerahsiaan dan sebagainya, piawaian dan kod amalan. Juga dengan interaksi sosial yang baik di tempat kerja. Ini antara beberapa tujuan yang berkait dengan tajuk submodul yang kedua. Secara pengenalan, disiplin dalam menjaga etika tempat kerja adalah berdasarkan piawaian ataupun standard dan konsep disiplin, amalan, prinsip kerahsiaan dan interaksi sosial yang baik dalam kalangan pekerja dapat meningkatkan produktiviti pekerjaan dan organisasi. Okey, dalam submodul prinsip disiplin ni ataupun etika disiplin ataupun pamer disiplin ni, ia penting adalah perlu kita patuhkan berdasarkan pada piawaian yang telah disetkan. Okey, di mana di dalam piawaian tersebut terkandungnya prinsip-prinsip kerahsiaan dan juga tata cara interaksi sosial di kalangan pekerja, di kalangan bos, okey, di dalam setiap individu di dalam organisasi tersebut. Okey, apabila kita mematuhi ataupun berdisiplin dalam kesemua perkara-perkara tersebut, maka secara tidak langsungnya akan meningkatkan satu environment pekerjaan yang baik, satu suasana kerja yang baik. Okey, apabila suasana kerja yang baik dapat kita wujudkan di dalam organisasi kerja yang kita wakili ataupun kita bekerja, maka secara tidak langsungnya ia akan meningkatkan produktiviti pekerjaan di dalam organisasi ataupun dalam syarikat tersebut. Okey, secara definisinya, disiplin pekerja kita boleh sebutkan sebagai peraturan dan syarat yang dikenakan ke atas pekerja oleh pihak pengurusan, di mana dia bertujuan untuk memastikan kaki tangan bekerja dengan cara yang boleh diterima oleh organisasi. Okey, ini adalah konsep disiplin tersebut, di mana macam kita sebutkan tadi, apabila kita berada di dalam ataupun kita menjadi seorang pekerja yang berdisiplin, yang mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, mematuhi SOP yang telah ditetapkan, mempunyai tata cara komunikasi ataupun tata cara interaksi sosial di kalangan pekerja yang sewajarnya, maka ini akan menguntungkan industri, ini menguntungkan organisasi yang kita wakili tersebutlah. Jadi ini penting untuk memastikan para pekerja dapat mematuhi syarat-syarat ataupun peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak atasan, pihak pengurusan, di mana macam kita katakan tadi, dia mematlamat untuk memastikan
perjalanan industri berada pada tahap ataupun berada pada kedudukan yang terbaik, di mana hasil ataupun output ataupun outcome yang diperolehi daripada pengamalan disiplin di dalam organisasi tersebut adalah boleh mencapai ke tahap yang diinginkan oleh suatu organisasi tersebutlah, tahap yang terbaiklah, memberi keuntungan kepada industri secara tidak langsung. Keuntungan tersebut akan kembali pada pekerja itu sendiri. Ini adalah antara prinsip ataupun antara tujuan utama disiplin itu diterapkan di dalam industri semasa di tempat kerja kita lah. Okay. Disiplin ini bukan hanya di tempat kerja saja, di mana-mana juga. Okay. Amat penting kita berdisiplin. Disiplin ini mana kita mematuhi pada peraturan yang telah ditetapkan. Okay. Termasuk juga dalam amalan kita seharian, semasa kita makan, semasa kita minum, juga mempunyai peraturan-peraturan dia, mempunyai aturan-aturan yang telah ditetapkan. Okay. Dan sekiranya kita mengikuti aturan-aturan tersebut, maka insya-Allah kita akan selamat di dalam melaksanakan tugas-tugas harian kita secara umum. Itulah antara konsep disiplin ditekankan di dalam industri untuk memastikan kita selamat di dalam melaksanakan pekerjaan dan boleh mendatangkan keuntungan bukan hanya pada industri tetapi juga pada diri individu pekerja di dalam industri tersebut. Okey, kita sambung sikit berkaitan dengan disiplin pekerja juga. Ada beberapa kriteria atau beberapa perkara yang kita kena sentuh di sini berkaitan dengan disiplin kerja. Mungkin satu ketika nanti kita bukan lagi sebagai pekerja bawahan, mungkin antara kita ada yang boleh menjawat sebagai pekerja bahagian pengurusan, pekerja pengurusan tertinggi misal kata. Okay, jadi kita perlu tahu beberapa perkara yang berkait dengan disiplin pekerja ini. Okay, yang pertama, bagaimana mengatasi masalah disiplin. Okay. Ini adalah suatu isu yang rumit sebenarnya. Sekiranya kita tidak tahu kaedah ataupun kita tahu cara bagaimana untuk mengatasi masalah disiplin. Kita takut bahawa sekiranya kaedah yang kita gunakan untuk mengatasi masalah disiplin para pekerja tidak tepat, tidak betul dengan kaedah yang sebenar ataupun tidak mengikuti satu garis panduan yang betul, maka kita bimbang bahawa masalah disiplin pekerja tersebut akan lebih parah lagi, akan lebih merebak dengan lebih luas dan lebih besar masalah tersebut. Jadi untuk membendung masalah disiplin di kalangan pekerja, kita perlu tahu bagaimana kita mengatasi masalah disiplin tersebut. Okey, antara lain yang perlu kita lihat di sini adalah cadangan yang pertama adalah perlu bersemuka dan berbincang secara peribadi dengan memberi tumpuan kepada tingkah laku bukan personality. Okey, di sini maksudnya kat sini apabila seorang pekerja mempunyai masalah dari disiplin, okey, mempunyai masalah dari segi disiplin, kita perlu secara peribadi bersemuka dengan pekerja tersebut. Kita tidak boleh secara umum memarahi ataupun secara umum menegur pekerja tersebut di tempat orang ramai, kerana ini akan memberi suatu feedback ataupun memberi satu kesan yang negatif kepada pekerja tersebut. Dia akan merasa malu, dia akan merasa lebih memberontak. Okay? Dan sekiranya perkara-perkara tersebut dibangkitkan di kalangan pekerja-pekerja yang lain. Jadi cara lebih baik adalah kita memanggil individu tersebut secara bersemuka, secara personal, berbincang secara personal, secara peribadi. Dan kita perlulah memberi tumpuan secara kepada
tingkah laku salah tersebut. Okey, apa kesalahan yang dilakukan oleh pekerja tersebut? Itu yang kita kena fokuskan. Okey, jangan kita lihat pada personaliti pekerja tersebut. Kalau kita bangkitkan dari segi personaliti pekerja tersebut, ini akan mengundang masalah yang lebih besar lah. Kerana kita tidak akan berjaya untuk mengatasi masalah disiplin, malah akan lebih teruk lagi. Okay? Masalah tersebut akan berlaku. Jadi cadangan yang pertama tadi adalah bersemuka secara peribadi, cakap secara terus terang, fokus kepada masalah itu saja, bukan pada personality. Okay? Itu adalah yang pertama. Yang kedua, isu disiplin perlu diselesaikan kerana ia boleh mengganggu kemajuan organisasi. Okay, di sini bila wujudnya suatu masalah disiplin ataupun isu tentang disiplin ni, seorang ketua itu perlulah segera untuk mengatasi masalah tersebut. Jangan dibiarkan berlanjutan. Kerana masalah disiplin kalau dibiarkan berlanjutan, ia akan merebak dan dia akan berjangkit pada pekerja-pekerja yang lain. Okay, macam penyakit juga. Disiplin ni ada merupakan penyakit juga yang kita mungkin kita tak ada satu ubat yang kita boleh bagi makan, bagi minum. Ini adalah juga merupakan satu penyakit. Disiplin ada merupakan satu penyakit. Sekiranya tak diselesaikan, ia akan lebih parah dan juga ia boleh menjangkiti kepada individu atau pekerja-pekerja yang lain. Jadi seorang ketua perlulah tegas, perlulah pantas untuk menyelesaikan suatu masalah kerana ia akan mengganggu kemajuan suatu organisasi. Okey, ini pula adalah garis panduan disiplin, di mana disiplin adalah merupakan latihan untuk bertindak mengikut peraturan. Macam kita katakan tadi, setiap organisasi ada peraturan. Mematuhi peraturan adalah merupakan disiplin. Sekiranya seorang itu mampu mematuhi peraturan yang ditetapkan, itu adalah disiplin secara ringkasnya. Okay, jadi disiplin ini memerlukan latihan. Mungkin personality ataupun mungkin sikap pada setiap individu itu tak sama. Okay? Mungkin dari dia lahir daripada latar belakang keluarga yang tidak sama. Okay? Mungkin ada yang diasuh secara kasar, ada yang diasuh secara lembut, ada yang diasuh secara berhemah dan sebagainya. Jadi latar belakang seorang pekerja itu tidak sama. Jadi untuk membolehkan dia berdisiplin, mematuhi peraturan, memerlukan latihan secara berperingkat, perlahan-lahan. Okey, jadi itulah yang disebutkan sebagai disiplin. Dia merupakan satu latihan untuk bertindak mengikut peraturan. Okey, perlu kita lengkapkan seorang individu itu dengan pengetahuan dan juga latihan untuk membolehkan ia bertindak mengikut peraturan. Yang kedua adalah disiplin dianggap sebagai latihan untuk mewujudkan tabiat pemikiran baru, tindakan dan ucapan untuk memperbaiki pekerja dan mencapai matlamat. Okey, itu seperti mana yang kita sebutkan tadilah. Okey, apabila kita dah berjaya mengikut peraturan-peraturan yang diwujudkan secara tidak langsung, ia akan mewujudkan tabiat-tabiat pemikiran yang baru yang lebih baik. Okay. Interaksi, respon, perhubungan yang tendasi akan mencapai tahap yang lebih baik lah, dan juga untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Okay, garis panduan bertujuan untuk menguruskan isu-isu prestasi dan juga disiplin lah. Okay. Majikan bertanggungjawab untuk menjelaskan kepada pekerja bagi penambahbaikan organisasi. Okay. Sekiranya kita ada peraturan, kita ada matlamat, kita ada garis panduan, disiplin dan sebagainya, semua perkara ini perlulah diterangkan kepada pekerja. Bukan setakat kita tampalkan di sudut-sudut ataupun di dinding-dinding tempat kerja kita. Okay, sekadar tampalkan di situ saja tidak memberi apa-apa maksud. Okay. Yang lebih baik adalah apabila kita wujudkan garis panduan disiplin ataupun SOP dan sebagainya,
kita perlulah menerangkan. Pihak pengurusan perlu mengambil masa, perlu meluangkan masa untuk bersama-sama dengan pekerja menerangkan, menjelaskan pada pekerja apa yang dimasukkan dengan peraturan-peraturan, apakah kesan-kesan, apakah ganjaran-ganjaran yang boleh diperolehi daripada kita mematuhi peraturan dan sebagainya. Ini penting. Okay, ini adalah tugas majikan. Okay. Jadi macam saya katakan tadi, mungkin kita sekarang sebagai seorang pelajar, mungkin suatu hari nanti kita akan berada pada kedudukan sebagai seorang pengurus peringkat atasan, majikan dan sebagainya. Jadi perkara ini kita perlu fahamilah. Okay, perlu fahami. Okey, seterusnya ini sikit contoh dari segi ditunjukkan berdasarkan pada rajah lah, ya. Kawalan diri, kepercayaan, kepatuhan, perjalanan, kasih sayang dan sebagainya adalah ruang lingkup disiplin. Maklumat-maklumat yang perlu ada di dalam ruang lingkup disiplin itu sendiri. Bagaimana kita mengawal diri, kepercayaan di antara setiap individu dalam organisasi, kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang diwujudkan, perjalanan operasi itu sendiri mengikut SOP yang ditetapkan, dan interaksi dengan kasih sayang, interaksi di antara interaksi sosial. Sesama pekerja dalam organisasi perlu dilahirkan secara kasih sayang. Maka kita akan rasa diri kita ini berada di dalam sebuah keluarga yang besar yang saling melengkapi di antara satu sama lain. Jadi ini adalah ruang lingkup disiplin yang penting untuk kita fahamilah, ya. Okey, seterusnya adalah berkaitan dengan yang ketiga, ini adalah prinsip kerahsiaan. Okey. Tanggungjawab bagi melindungi maklumat sulit perniagaan dengan selamat. Okey. Kerahsiaan adalah satu set peraturan atau janji yang menghadkan akses atau sekatan ke atas beberapa jenis maklumat bagi mengelakkan penyalahgunaan maklumat. 3. Prinsip kerahsiaan penting bagi melindungi kerahsiaan maklumat syarikat, maklumat sensitif pekerja, kesetiaan pekerja. Memelihara maklumat sulit dan pekerja adalah penting dalam menguruskan pekerja secara bermaruah dan terhormat. Ini prinsip kerahsiaan maklumat-maklumat di dalam industri macam yang kita sebutkan di awal-awal tadi adalah amat penting untuk kita beramanah dalam menerima maklumat-maklumat yang ada di dalam industri. Kita sendiri pun ada kalanya bergantung kepada kita punya tahap penjawatan kita di dalam industri ataupun dalam organisasi. Mungkin sekiranya kita di peringkat pekerja-pekerja bawahan, mungkin kita mempunyai akses yang terhad lah kepada maklumat syarikat. Mungkin di segi share syarikat, di segi dana syarikat dan sebagainya. Ini penting. Prinsip kerahsiaan ini penting untuk kita lindungi. Penting untuk kita pegang, untuk kita lindungi. Sekiranya maklumat-maklumat rahsia yang sensitif, maklumat-maklumat pekerja dalam industri kita didedahkan kepada orang luar, mungkin ini akan mengancam industri ataupun organisasi kita sendiri. Mungkin maklumat-maklumat sulit pekerja mungkin boleh digunakan oleh industri lain, organisasi lain. Mungkin maklumat-maklumat sulit bagi company boleh disalahgunakan untuk menjatuhkan company kita ataupun organisasi yang kita bekerja tersebut. Jadi secara tidak langsungnya kerahsiaan ini penting untuk kita pegang, untuk kita beramanah dalam memastikan tidak ada rahsia atau tidak ada maklumat-maklumat penting syarikat yang bocor pada pihak luar yang boleh disalahgunakan untuk menjatuhkan syarikat kita. Ini penting. Jadi untuk memastikan perkara tersebut,
sikap tanggungjawab seorang pekerja itu perlu dibangunkan, perlu diperkasakan. Okay? Jadi kita sebagai seorang pekerja perlulah bertanggungjawab. Okay? Walau apapun masalah kita, apapun rasa ketidakpuasan dan sebagainya, tapi sebagai seorang pekerja yang bertanggungjawab, perkara-perkara kerahsiaan yang perlu kita lindungi, wajib kita lindungi daripada orang luar. Ini boleh mengancam satu industri, boleh mengancam organisasi yang kita berada di dalamnya itu. Okay? Jadi ini penting, prinsip kerahsiaan. Okey, seterusnya yang keempat ni adalah standard dan kod amalan. Okey, dalam organisasi tertentu yang mengamalkan standard dan kod amalan. Okey, kod amalan tata kelakuan. Okey, misal kata di dalam industri. Bukan saja di dalam industri, di dalam sektor awam juga ada kod amalan ataupun standard kod amalan tata kelakuan pekerja. Okey, di mana dalam kod amalan ini seseorang individu atau seorang pekerja tu boleh dipantau, okey, boleh dipantau berdasarkan kepada tahap, okey, tata kelakuan bagi pekerja itu sendirilah. Okey, secara tidak langsung sekiranya kita mempunyai kod tata kelakuan seorang individu tersebut, kita lebih boleh memberi tumpuan yang lebih pada seseorang individu tertentu berdasarkan kepada tahap serius suatu tata kelakuan pekerja tersebutlah. Jadi kat sini walaupun kod amalan pekerjaan tersebut tidak menghalang daripada pekerja-pekerja tersebut terus melakukan perkara-perkara yang tidak baik, tapi secara tidak langsungnya dengan adanya kod amalan ataupun standard amalan tata kelakuan ini, kita lebih pantas untuk membuat tindakan ataupun kita lebih jelas ataupun kita lebih mudah untuk membuat pemantauan terhadap seorang pekerja tersebutlah. Ini juga boleh kerana perkara-perkara ini akan menyebabkan kalau tidak diatasi dengan cepat, okay, kalau kita tidak pantau, kita tidak atasi dengan cepat, maka ia macam saya katakan tadi akan berjangkit kepada pekerja-pekerja yang lain. Okay, jadi kod etika kelakuan yang negatif, yang tidak baik ini akan tersebar. Jadi perlu ada satu kod amalan ataupun satu garis panduan jelas tahap tata kelakuan yang dibenarkan, tahap serius, tahap sederhana, tahap biasa dan sebagainya. Perlu ada kod amalan untuk memudahkan pemantauan dan tindakan yang berkesan dilakukan. Okay, garis panduan kerja sebenarnya yang kita dah pernah sebut sebelum ni. Garis panduan kerja ni penting lah. Okay? Penting supaya dia selaras dengan peraturan dan undang-undang yang diwujudkan dalam jawatan tersebutlah. Okay? Di mana dengan kod panduan kerja secara lainnya akan menerangkan prosedur-prosedur tertentu dalam kita melaksanakan tugas ataupun prosedur-prosedur tertentu dalam kita memohon ataupun dalam kita melaksanakan suatu keperluan, contohnya cuti. Seorang pekerja itu perlu bercuti, jadi dia memerlukan prosedur-prosedur tertentu dalam memohon cuti. Kita tidak boleh, seorang pekerja itu tidak boleh tiba-tiba cuti macam tu saja. Okay? Ini akan mengganggu operasi syarikat ataupun organisasi tersebut. Jadi cuti, ketidakhadiran, jumlah jam bekerja dan sebagainya perlu jelas. Okay? Perlu ada SOP yang jelas. Okay? Peraturan-peraturan ataupun info-info penting. Misal kata kita kerja lebih masa, OT dan sebagainya, pembayaran dibuat macam mana dia punya rate ataupun kadar pembayaran tersebut.
kerja di sebelah malam, kerja di sebelah siang, shift A, shift B, shift C, ada dia punya perbezaan-perbezaan dari segi pembayaran dan sebagainya. Dan benda-benda ini perlu jelas. Okey, perlu jelas diterangkan di dalam garis panduan kerja. Okey, dengan adanya perkara-perkara tersebut atas dasar panduan kerja ini, atas garis panduan kerja ini, maka pekerja akan lebih bersemangat dalam melaksanakan kerja-kerjanya. Ya, secara tidak langsungnya ia akan memenuhi harapan pelanggan untuk memperoleh servis ataupun memperoleh produk yang terbaik daripada syarikat kita. Jadi ini penting. Sekali lagi disebutkan bahawa garis panduan kerja adalah antara SOP penting yang perlu diwujudkan di dalam sesebuah organisasi. Okey. Okey, ini juga kita dah sebut tadi berkaitan dengan kepentingan penghasilan SOP tadi. Perlulah praktikal, jelas dan mudah dipahami. Okey. Dan juga selaras dengan dasar dan undang-undang yang sedia ada. Okey. Garis panduan bekerja akan menjadi sangat membantu, okey, dalam menyediakan kesinambungan dan equity di tempat kerja. Okey, misal kata garis panduan kerja ataupun SOP bagi melaksanakan suatu tugas di dalam kita melaksanakan kerja sangat penting. Contohnya kita lihat lebih penting apabila berlaku pertukaran pekerja ataupun berlaku kemasukan pekerja-pekerja baru dan sebagainya. Sekiranya kita tidak mempunyai SOP yang tetap, okay, maka pekerja baru ni akan mengambil masa yang lama untuk belajar, untuk memahami peraturan-peraturan ataupun step-step langkah-langkah kerja yang perlu dilaksanakan oleh dia bagi menghasilkan output yang terbaik. Jadi SOP ini penting, merupakan kesinambungan daripada pekerja pertama ke pekerja kedua. Okay, pekerja pertama melaksanakan langkah-langkah kerja berdasarkan kepada langkah 1, 2, 3, 4. Pekerja baru masuk, dia juga perlu melaksanakan langkah-langkah kerja berdasarkan langkah 1, 2, 3 dan 4. Langkah yang sama. Tapi sekiranya tidak ada satu panduan kerja yang bertulis, okay, disediakan di tempat kerja. Okay, pekerja A melakukan kerja 1, 2, 3, 4. Langkah kerja 1, 2, 3, 4. Okay, tapi tidak bertulis. Tapi oleh kerana dia pekerja yang lama, mungkin dia dah faham. Okay, dia dah mahir dalam melaksanakan kerjanya. Jadi tidak ada masalah baginya. Tetapi bagi pekerja yang baru masuk, apabila dia tidak mempunyai panduan, dia juga akan melakukan kerja tersebut berdasarkan kepada kebolehan dia, kefahaman dia sendiri. Jadi mungkin akan ada perkara-perkara yang berlaku ataupun akan ada langkah-langkah kerja yang bertukar. Mungkin dia akan melakukan langkah kerja pertama, ketiga, kedua, keempat dan kelima dan enam dan sebagainya. Tidak sama dengan pekerja yang pertama tadi. Jadi ini penting, kesinambungan. Sekiranya ada SOP, maka ia menyediakan kesinambungan dan juga ia akan membantu pekerja-pekerja baru terutamanya untuk memahami prosedur di tempat kerja tersebut. Okey, sebenarnya kita lihat sikit prosedur interaksi sosial, iaitu perhubungan. Perhubungan secara sosial di antara pekerja-pekerja di dalam sebuah organisasi lah. Okey, di mana interaksi sosial adalah pertukaran antara dua atau lebih individu dan membentuk satu kelompok masyarakat. Maksudnya kat sini adalah perhubungan di antara seseorang individu dengan individu yang lain di dalam sebuah kelompok masyarakat ataupun di dalam organisasi itu sendiri. Okay. Perhubungan di antara setiap individu di dalam organisasi. Okay. Prosedur mentarikhkan prinsip trust yang mengawal tingkah laku pekerja dan bagaimana syarikat itu menjalankan urusannya serta menyediakan peralatan dan sumber untuk membantu pekerja mematuhi. Okay, dalam prinsip interaksi sosial ini, prinsip trust yang perlu ada,
adalah untuk mengawal tingkah laku individu dalam melaksanakan urusannya. Tapi perlulah pihak pengurusan menyediakan sumber atau menyediakan environment yang kondusif, environment yang sesuai bagi membantu pekerja mematuhi peraturan ataupun undang yang telah ditetapkan dalam interaksi sosial. Interaksi sosial di tempat kerja menggalakkan kerjasama dalam organisasi serta mencapai matlamat individu dan organisasi. Ini jelas. Interaksi sosial di dalam interaksi yang baik akan menjamin pencapaian matlamat individu itu sendiri dan juga matlamat organisasi. Seterusnya kita lihat sedikit garis panduan disiplin ataupun tindakan-tindakan dalam mengatasi masalah-masalah yang wujud. Mungkin disebabkan oleh disiplin, mungkin disebabkan oleh kekurangan pengetahuan, ketidakmampuan dan sebagainya dalam melaksanakan tugas-tugas harian di dalam sesuatu organisasi. Sebagai contoh di sini terdapat satu rajah. Rajah catat alih lah. Catat alih tindakan yang perlu dilaksanakan dalam mengatasi masalah disiplin. Contoh yang pertama ni adalah ketidakmampuan. Kat sini maksudnya ketidakmampuan mungkin seorang pekerja tersebut tidak mampu melaksanakan tugas mengikut target yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, misal kata dia melaksanakan tugas untuk proses packing barang ke dalam kotak, contohnya lah. Mungkin target ditetapkan untuk dalam tempoh masa 1 jam dia perlu menghasilkan 60 kotak produk siap lengkap. Tetapi atas ketidakmampuan, mungkin juga disebabkan oleh disiplin, mungkin juga disebabkan oleh kekurangan pengetahuan, ataupun mungkin disebabkan oleh pengalaman dan sebagainya yang cetek dan sebagainya. Jadi dia tidak mampu untuk melaksanakan kerja tersebut berdasarkan kepada sasaran yang telah ditetapkan. Jadi ini merupakan satu isu di dalam satu organisasi. Jadi pihak pengurusan perlu mengambil tindakan, perlu mengatasi masalah tersebut supaya tidak berlarutan. Apa yang perlu dilaksanakan di sini adalah apabila wujudnya ketidakmampuan di sini ataupun isu di sini, maka langkah yang pertama adalah kita perlu mengenal pasti jangkaan kerja, adakan latihan dan kawal selia. Maknanya apabila kita dah memahami tentang isu ketidakmampuan tersebut, kita kena membuat perancangan, melihat pada situasi adakah ketidakmampuan tersebut disebabkan oleh disiplin, disebabkan oleh kekurangan pengetahuan, kemahiran dan sebagainya. Itu kita kena pasti terlebih dahulu. Apabila kita dah kena pasti perkara tersebut, kita kena membuat tindakan. Sekiranya pekerja tersebut bermasalah di segi disiplin, kita perlu memberi teguran dari segi disiplin. Dan sekiranya pekerja tersebut mempunyai kurang pengetahuan ataupun kurang latihan, kita perlu menyediakan perancangan penyediaan latihan dan juga untuk membuat pemantauan kawal selia terhadap latihan dan pekerja tersebut. Kemudian setelah kita pergi latihan dan kita buat pemantauan, kita perlu memberi masa dan sedikit peluang untuk pekerja tersebut cope up ataupun pekerja tersebut boleh adapt dengan latihan yang kita berikan. Dan untuk bagi masa untuk pekerja tersebut meningkatkan prestasi kerja dia. Jadi selepas itu barulah kita buat penilaian, adakah kerja tersebut telah ditingkatkan ataupun masalah tersebut masih lagi kekal pada tahap yang sebelum ini. Jadi sekiranya perkara tersebut selesai, perlulah kita bagi amaran bertulis untuk memberitahu risiko jika pekerja tidak dilaksanakan dengan sempurna.
bagi amaran dan sebagainya. Kemudian selepas itu, sekali lagi kita kena tengok prestasi pekerja tersebut, melihat peningkatan sekiranya ada. Ya, kiranya kerja dah selesai, masalah selesai, kerja pun dah menjadi lancar dan sebagainya, maka masalah tersebut dah selesai. Dan sekiranya prestasi dia masih lagi di tahap yang lama, permasalahan masih wujud, ketidakmampuan masih wujud, maka kita perlu melihat dengan lebih dalam lagi. Sama ada kita perlu ada perancangan yang lain, sama ada menamatkan pekerja tersebut, ataupun pekerja tersebut kita boleh tukar ke bahagian yang lain, ataupun pekerja tersebut kita boleh bagi tugas-tugas yang lain berdasarkan kepada kecenderungan pekerja tersebut. Ini adalah antara tanggungjawab ataupun antara perkara yang perlu dilaksanakan oleh para majikan ataupun ketua-ketua jabatan, ketua-ketua bahagian dan sebagainya terhadap subordinate, anak-anak pekerja bawahan beliau. Ya. Okey, itulah serba sedikit berkaitan dengan tajuk core ability kita pada hari ini, modul 03, iaitu respon kepada arahan etika, kesedaran kepada etika di tempat kerja. Okey, modul 03. Jadi sekiranya ada persoalan, mungkin boleh bertanya lah pada saya nanti. Okey, dan sekiranya tidak ada apa-apa persoalan, sekali lagi saya di sini ingin mengucapkan terima kasihlah kepada perhatian dan juga penglibatan para pelajar semua dalam ketekunan dalam mempelajari sedikit berkaitan dengan core ability modul kita pada hari ini. Jadi akhir kata saya akhiri dengan ucapan ribuan terima kasih sekali lagi atas perhatian, atas perhatian dan juga semualah yang okey, semoga para pelajar mendapat input lah daripada apa yang saya bincangkan tadi. Semoga perkara ini, macam saya katakan di awal adalah perkara yang penting lah. Okey. Untuk kita fahamilah sebelum kita menjejak ke sektor pekerjaan nanti. Jadi sekali lagi akhir kata saya ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di masa akan datang.